forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Iswadi Murni terhadap kenyataan Sanusi. Apa Sanusi cakap? Saya tahu bila tarikh kerajaan perpaduan tumbang, kata Sanusi. Saya baca sedikit. Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Malaysia Datuk Seri Muhammad Sanusi Muhammad Noor mengesahkan bahawa wujud gerakan untuk menumbangkan kerajaan perpaduan. Kita mari kita dengar respon Iswadi Murni. Dia akan minta komen macam biasa. Kita dengar kata Sanusi sendiri mengenai adakah benar langkah Dubai itu sebagai satu hayalan menjelma ataupun ia satu realiti. Ada orang kata bukan dia langkah Dubai, langkah cokek saja. Pasal benda tu dibijang, dibuat di Kuala Lumpur je pun. Tak payah pergi Dubai. Saya rasa Dubai tu dummy sajalah. Kan benda orang nak hilang tu takut, benda kita nak pergi ambil ni, kita seronok lah. Kalau berlaku kan, insyaAllah berlaku. Saya yakin akan berlaku. Saya yakin akan berlaku. Maksudnya Datuk Seri yakin kerajaan sejahtera ni tak akan bertahan sampai 5 tahun? Tak akan bertahan sampai 5 tahun. Mereka akan tumbang. Bila tak tahu? Saya tahu. Saya tahu. Tak boleh habak. Tak boleh habak. Menerusi peralihan semangat. Ya. Akan berlaku. Siapa tak boleh nak main ambil ubat mak saya. Saya nak jampi ayak sejuk ya bagi sejauhan. Tuan-tuan dengar kan? Akan berlaku dia kata. Jangan akan tumbang. Okay. Dia macam ni saya nak cerita kat tuan-tuan. Siapa Sanusi? Dia Sanusi ni yang pertama langkah karaoke dengan awet tengah malam. Itu Sanusi lah. Okay, tak apa. Itu lawak. Sanusi ni tak kalah benda tu pun nak sentap. You're my friend. Sebenarnya macam ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok siapa itu Sanusi? Sanusi ni dia propagandis. Dia geng propagandis. So dia akan cipta cerita along the way. So last kali cerita dia tadi tu, dia kata, ada langkah kerajaan akan tumbang, saya tak beritahu bila. Tapi awal-awal dia kata tak ada langkah Dubai. Mungkin langkah cokit, dia kata. Okay, tak ada langkah itu, tak ada langkah ini. Dia macam ni lah. Saya nak cerita terus terang. Langkah itu ada. Usaha itu ada. Perbincangan itu pun ada. Cuma sekarang ini, yang diorang tak ada, ini tuan-tuan. Itu saja. Nah, disebabkan itu tak ada, bukan setakat tak ada untuk nak bayar tu, diorang tak ada untuk nak kekalkan orang yang diorang ada sekarang ni. Membawa saya ke poin saya di dalam Facebook tadi. Yang ni tak ada. Kan? Dan juga, sebelum saya cerita membawa poin saya tadi tu, kenapa Sanusi duk cakap macam tu? Kalau tuan-tuan perasan, Papa Gomo itu sebut pasal 18 hari bulan kerajaan akan tumbang. Kerajaan akan tumbang 18 hari bulan. 18 hari bulan kerajaan akan tumbang, dia kata. Dia ulang banyak kali. Tuan-tuan tahu tak apa yang berlaku 18 hari bulan? Sebenar hakikatnya. Okay? Sebenar hakikatnya, pada 18 hari bulan ini, bicara kes Muhammad Sanusi bermula 18 Januari ini. Mahkamah Seksyen Selayang hari ini menetapkan 12 hari bermula 18 Jun untuk pembicaraan kes Menteri Besar yang menghadapi 2 pertuduhan menghasut berhubung isu pelantikan Menteri Besar Selangor dan penubuhan kerajaan perpaduan dalam satu ceramah politik pada Julai lepas. So, yang tumbangnya siapa? Saya nak cerita ni. Yang tumbangnya siapa? Yang akan tergolek dognya siapa? Tuan-tuan tahu tak bahawa Sanusi tidak dibenarkan bertanding dalam Majlis Pimpinan Tertinggi PAS? Disebabkan oleh keadaan itu, berkemungkinan besar selepas ini dia tak akan jadi Menteri Besar lagi. Ini last term bagi dia. Ini bukan last term bagi Anwar Ibrahim. Ini last term bagi dia. Dia habis dah. Dia orang dah ada calon lain. Mungkin Sanusi akan ditukar berkemungkinan sebab kes ini 18 hari tuan-tuan. Biasa kes Hatta Sultan ni dia ambil cepat. Dia lambat. Tapi yang ni cepat. 18 hari. So berkemungkinan besar kalau sabit kesalahan, PAS ada alasan untuk menukar beliau. Jadi yang tumbangnya siapa? Anwar Ibrahim yang tak sampai 5 tahun ke atau dia? Membawa saya kepada poin yang saya nak bawa malam ini, iaitu
dalam keadaan yang ada sekarang ini, ada cerita bahawa 3 ahli Perikatan Nasional telah pun menyatakan minat bagi berbincang untuk nak bersama menyokong kerajaan PMX buat masa ini. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, daripada 3 ini, 2 adalah pimpinan tertinggi. Bukan yang level macam Kuala Kangsar, Bukit Gantang, bukan. Ni level pimpinan tertinggi. Tetapi saya baru dapat berita daripada 3 ini, berkemungkinan seorang telah menarik diri. Bukan dia tak nak, tapi terma dan syarat tu dia agak sukar sedikit. Benda yang dia minta tu agak sukar. Out of the ordinary, kita kata. Bukanlah out of the ordinary macam mana, tapi kita bukan kerajaan korup lah, senang. Kita bukan kerajaan songlap. Okay, so ada 3. So satu ni dah dulu, sekarang ni 50-50. Tapi satu ni nampak gayanya macam 80-20, 90-10 je, macam tak nak je. So tinggal 2 lagi. Tapi macam ni lah saya nak cerita. It doesn't matter 3 ni melompat ke, 1 melompat ke, 2 melompat ke, 0 melompat ke, arti kata menyokong PMX, kerajaan sekarang sudah stabil. Soalan, adakah benar dakwaan bahawa kerajaan ini tak boleh kekal 5 tahun lagi? Soalan saya mudah je tuan-tuan. Macam mana mereka nak jatuhkan kerajaan sekarang ini? Macam mana mereka nak jatuhkan kerajaan sekarang ini? Move dia adalah, mereka perlu memastikan siapa-siapa yang menyokong pembangkang untuk membentuk kerajaan. Move dia kena pastikan 2 perkara. Perkara pertama adalah bila dia kata dia nak sokong pembangkang ataupun buat kerajaan baru, betul-betul ada majoriti. Itu yang move pertama. Move kedua adalah siapa Perdana Menteri. Mereka tak nak berlaku seperti mana yang berlaku pada tahun 2020. Sekejap Muhyiddin Yassin, selepas itu jadi Ismail Sabri. Sebab masing-masing duk nak jadi, masing-masing tak cukup jumlah. Siapa yang tarik, kerajaan tumbang. So mereka minta supaya diri mereka menjadi Perdana Menteri. Bayangkan pada waktu itu, daripada kalangan tersebut sebenarnya PAS dan juga Bersatu yang paling banyak kerusi. Tetapi UMNO menjadi Perdana Menteri. Kerana apa? Untuk mengekalkan kuasa. So poinnya nanti tuan-tuan, rakyat tu melihat bagaimana rakusnya kumpulan ini. Sebab tu saya kata saya tak setuju sedikit dengan Khairul Jazim tadi. Kita kena lihat siapa sebenarnya bermotivasi besar untuk kerajaan ini tumbang dan kenapa. Manusia bergerak atas motivasi tuan-tuan. Kita bangun pagi ada motivasi kita. Kalau kita tak ada motivasi nak bangun pagi tu, kita tak akan bangun pagi. Yalah, motivasi kita apa? Pening kepala kalau tak bangun kan. Lama sangat tidur. Itu motivasi juga. Kena pergi kerja, kena siapkan kerja, kena dapatkan pendapatan, kena dapat dana. So motivasi dia, kalau sekiranya kan, mereka nak menyokong, apa motivasi dia tuan-tuan? Yang pertama, of course, projek dana jawatan. Tapi mereka dah ada projek, mereka dah ada dana, mereka dah ada jawatan. Yang kedua sebenarnya adalah kes. Yang disiasat. Itu motivasi yang sebenarnya menyebabkan orang seperti PAS dan Bersatu mengatakan bahawa mereka sekarang ini nak sangat supaya kerajaan ini tumbang kerana kes-kes masa saya sebut tadi lah. 18 hari bulan ni kes Sanusi. 18 hari bulan Januari ni kes Sanusi. Tak lama lagi tu. See you in prison nantilah. Kita kawan. Kemudian itu satu, kita kata ketakutan mereka. Tapi interesting juga tuan-tuan, bila mereka ni berusaha sangat kuat untuk memastikan kerajaan ni tumbang. Bukan dia kisah sangat pasal Anwar Ibrahim buat kerja bagus tak bagus, itu secondary. Bagi dia tak penting. Dia kata rakyat menderita lah apa. Macam yang dia sebut tadi. Dia last video tu dia kata rakyat sekarang menderita. Tuan-tuan, yang menderita dekat Kedah ni disebabkan oleh kerajaan negeri Kedah. Kan? Kenapa? Sebab saya kata antara inflasi tinggi adalah berlaku di negeri Kedah. Antara inflasi tinggi berlaku di negeri Kedah. Lain daripada Sarawak tadi, high inflation is actually dekat bawah Sarawak, Kedah. So Sanusi kata 2024 dijangka tahun yang sukar. Betul? 2024 menjadi tahun yang sukar. Antara sebabnya, semasa dia jadi Menteri Besar sekarang ini, dia tidak berjaya mengekang kadar inflasi yang meninggi. Terutama di Penang
dan juga di Kedah. Isu Penang okey sebab pendapatan dia memang tinggi. Isu Kedah, dah lah harga barang macam Penang, tapi pendapatan tak macam Penang. Tu yang payah. Di situ menteri besar agak, orang kata apa, agak di sini Sanusi lah agak terkeciduk dalam perkara ini. So tuan-tuan, siapa yang bakal lompat tu? Siapa yang bakal lompat ni? Right. Saya boleh kata daripada Perikatan Nasional lah. Saya tak boleh nak bagi detail terlalu banyak. Kita fikirlah sendiri nanti. Kita tengoklah sendiri. Kalau jadi. Tapi kalau tak jadi pun, usaha sedang dijalan ni. Kalau tak jadi pun, tidak menjadi hal, tuan-tuan. Tidak menjadi hal. Okay, tuan-tuan, komen saya senang je lah. Kita boleh lah dengan Gebang Sanusi ni. Dia Gebang boleh lah, bukan betul pun. Kalau kita dengar PN ni, tarikh dia daripada tahun lepas lagi, daripada PRN lagi. Lepas tu 31 Ogos, lepas tu 50 Ogos, lepas tu 81 Ogos. Tak sampai-sampai, tak angkat-angkat, sumpah. Tapi itulah, walaupun percaya, kita nak kata apa, nak channel dia orang percaya. Okeylah tuan-tuan, mari kita semua nyokong kerajaan Perpaduan Dapat Mek Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.